Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam berita Tiga Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Prihatin terhadap masa depan sukan negara yang sukar bernafas ekoran kekangan peruntukan keuangan, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah mengumumkan kabar gembira apabila Jemaah Menteri meluluskan peruntukan sebanyak RM240 juta. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu merakamkan ucapan terima kasih kepada Jemaah Menteri kerana telah meluluskan permohonan Kementerian Belia dan Sukan bagi dua acara yang amat penting bagi negara. Jemaah Menteri telah bersetuju agar pelaksanaan program podium diteruskan bermula tahun 2022 sehingga tahun 2025 dengan peruntukan sebanyak RM240 juta dengan perbelanjaan sebanyak RM60 juta setahun. Selain itu, Jemaah Menteri juga telah bersetuju supaya satu butiran projek baru diwujudkan bagi program podium di bawah peruntukan pembangunan Rancangan Malaysia ke-12. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal, cadangan-cadangan yang dibawa ke Jemaah Menteri ini adalah hasil beberapa siri sesi libat urus diadakan dengan semua pihak berkepentingan termasuk atlet, kementerian-kementerian berkaitan, agensi pusat termasuk unit perancang ekonomi dan Kementerian Keuangan. Semoga usaha para atlet dan penggiat sukan untuk memperkasakan industri sukan negara dapat terus dirancangkan ke tahap yang lebih gemilang. AILID menerusi kluster kepimpinan telah melaksanakan program kepimpinan altruistik PKA dengan menyasarkan penyertaan daripada alumni Malaysia Future Leaders School MFLS dan rangkaian mereka di seluruh negara. Program yang dilaksanakan secara bersemuka selama 3 hari 2 malam menekankan elemen kepimpinan serta menyemai semangat kemanusiaan kepada peserta untuk bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan sekaligus mempromosikan program MFLS itu sendiri. Menurut Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Aswandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah AILID, inisiatif ini dilaksanakan dengan matlamat untuk membentuk skuad altruistik MFLS yang akan memberi sumbangan kepada masyarakat seperti penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan, misi bantuan bencana dan sebagainya. Tambah Yang Berusaha Dr. Haji Hanafi Harun, Pengarah Kluster Kepimpinan pula, program ini berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai konsep kepimpinan altruistik selain memberi pendedahan mengenai peranan dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Pelaksanaan program ini turut melibatkan kolaborasi rakan strategik antaranya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Perkhidmatan Awam, Agensi Pengurusan Bencana dan Pertubuhan Angkatan Belia MFLS. Semoga program yang dilaksanakan ini dapat melahirkan belia yang berorientasikan nilai dan sifat keprihatinan yang tinggi sebagai pembangkit kesejahteraan negara. Sesi dialog Pesuruhjaya Sukan Malaysia bersama Badan Sukan Negeri Sarawak telah diadakan di Auditorium Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Sasaran pelibatan program kali ini merupakan pemegang jawatan utama iaitu Presiden, Timbalan Presiden ataupun setiausaha 50 buah badan sukan peringkat negeri dan juga turut disasarkan adalah sebanyak 20 badan sukan yang baru lulus pendaftarannya pada November 2021 sehingga Januari 2022. Menurut Encik Ibrahim Muhammad Yusof, Pesuruhjaya Sukan Malaysia, program ini merupakan satu sesi libat urus yang bertujuan untuk berkongsi dan mendapatkan maklum balas secara terus daripada pemegang taruh, terutamanya badan sukan negeri yang menerajui sukannya di negeri Sarawak. Sesi pertama berkaitan pengenalan Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576, seterusnya pematuhan perlembagaan badan sukan, maklumat yang kena beri MYKB dan kemuncaknya ialah sesi dialog bersama Encik Ibrahim Muhammad Yusof, Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Seterusnya turut diadakan penyampaian perakuan pendaftaran kepada badan-badan sukan baru yang berdaftar di bawah Akta 576. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat membantu badan sukan untuk mentadbir selaras dengan kehendak Akta 576 dan perlembagaan badan sukan yang telah digubal. Seseorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui kesilapannya, cukup bijak untuk mengambil manfaat daripada kegagalannya dan cukup berani untuk membetulkan kesilapannya. Terus ikuti kami di semua platform media sosial AILID.
Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asma Hafiza Ismail. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.